KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Faizah yang akan bersama-sama dengan murid-murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bab 3 dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 1 pada hari ini. Murid-murid, pada zaman ini ada pelbagai cara anda boleh menyatakan perasaan dan berkongsi pengalaman. Contohnya, murid-murid akan melukis dan menulis untuk menggambarkan perasaan dan cerita masing-masing. Lukisan dan cerita yang dihasilkan akan dilihat dan dibaca pula oleh rakan-rakan, guru dan ibu bapa. Sekiranya dimuat naik ke media sosial, akan dibaca pula oleh semua orang. Bukan setakat di Malaysia sahaja, bahkan boleh dibaca dari seluruh pelosok dunia. Hari ini, cikgu akan bawa murid-murid balik ke zaman dahulu. Zaman sebelum manusia mengenali tulisan, di mana huruf dan abjad tidak wujud. Pada pendapat murid-murid, bagaimanakah manusia zaman prasejarah menceritakan kehidupan pada zaman dahulu? Murid-murid, apakah objektif pembelajaran yang perlu anda capai pada hari ini? Di akhir tontonan sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, menyatakan maksud zaman prasejarah, memberikan contoh inovasi peralatan untuk kegunaan seharian dan kelangsungan hidup manusia prasejarah, menyenaraikan lokasi zaman prasejarah di dunia dan di Asia Tenggara, mencadangkan sekurang-kurangnya dua kepentingan memelihara dan memelihara tinggalan zaman prasejarah. Murid-murid, kita fahami dahulu apakah yang dimaksudkan dengan perkataan prasejarah. Pra bermaksud sebelum. Dalam bahasa Sanskrit, zaman prasejarah dikenali sebagai nirleka. Nir bermaksud tidak ada dan leka bermaksud tulisan. Oleh itu, maksud zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Adakah murid-murid masih ingat maksud nirleka? Nir bermaksud ya, maksudnya tidak ada. Dan apakah maksud leka? Bagus, maksud leka ialah tulisan. Murid-murid, zaman prasejarah terbahagi kepada dua zaman. Yang pertama ialah zaman batu dan yang kedua ialah zaman logam. Zaman batu terdiri daripada tiga zaman, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan yang keempat ialah zaman logam. Zaman Paleolitik yang wujud di antara 2.5 juta tahun sebelum Masihi sehingga 8,000 tahun sebelum Masihi. Adakah murid-murid sedar bahawa manusia yang hidup pada zaman Paleolitik berada dalam satu zaman yang sangat mencabar? Manusia pada zaman ini menggunakan peralatan yang diperbuat daripada kayu, batu dan tulang binatang untuk aktiviti memburu dan juga untuk kegunaan dalam kehidupan seharian. Peralatan yang digunakan sangat ringkas dan kasar. Pada zaman Mesolitik, yang berusia di antara 12,000 tahun sehingga 4,000 tahun sebelum Masihi, peralatan yang digunakan oleh manusia masih sama. Manusia pada zaman Mesolitik masih lagi menggunakan peralatan kayu, batu dan tulang. Walaupun begitu, kehidupan manusia telah berkembang menjadi bertambah baik jika dibandingkan dengan zaman Paleolitik, dan cuaca yang dialami pun telah berubah dan tidak terlalu sejuk. Manusia tidak lagi hanya berburu binatang. Manusia zaman prasejarah pada zaman Mesolitik telah mula menangkap ikan sebagai sumber makanan. Seterusnya, zaman Neolitik muncul pada 10,000 tahun sehingga 2,000 tahun sebelum Masihi. Manusia yang hidup dalam zaman Neolitik
mempunyai corak kehidupan yang lebih baik berbanding zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik. Manusia pada zaman Neolitik telah menunjukkan kemajuan dalam menjalani kehidupan seharian. Perkembangan teknologi membantu manusia zaman ini membuat tembikar dan melakukan aktiviti bercucuk tanam. Manusia pada zaman Neolitik juga menternak binatang dan mewujudkan kawasan penempatan. Selepas 3 tahap zaman batu, muncullah zaman logam yang berusia di antara 3,500 tahun sehingga 500 tahun Masihi. Zaman logam merupakan zaman teknologi gangsa dan besi. Manusia pada zaman ini berjaya menghasilkan inovasi logam besi dan gangsa. Contohnya, peralatan besi ialah kapak, tulang mawas, beliung dan mata lembing. Manusia pada zaman logam memburu binatang dan bertani. Selain itu, manusia pada zaman ini juga melakukan aktiviti pertukaran barangan. Peralatan yang lebih canggih memungkinkan manusia zaman dahulu melakukan aktiviti pelayaran. Baik murid-murid, bolehkah murid-murid berikan 4 nama zaman prasejarah yang baru dipelajari? Nama-namanya ialah, yang pertama, zaman Paleolitik, kedua, zaman Mesolitik, ketiga ialah zaman Neolitik dan yang akhir sekali ialah zaman logam. Adakah murid-murid telah menjawab dengan betul? Syabas! Setelah mempelajari kehidupan manusia pada zaman prasejarah serta bukti peninggalan manusia prasejarah, kita dapat merumuskan apakah peralatan dan aktiviti manusia pada setiap zaman prasejarah. Sekarang, cikgu hendak menguji kefahaman murid-murid tentang apa yang telah dipelajari. Anda sudah bersedia? Murid-murid, demi kelangsungan kehidupan seharian manusia pada zaman prasejarah, apakah inovasi alat dan aktiviti seharian manusia pada zaman dahulu? Cuba lengkapkan mengikut aspek yang diberi dalam jadual. Pada zaman Paleolitik, teknologi peralatan yang digunakan diperbuat daripada batu dan tulang. Sementara aktiviti utama ialah memburu demi meneruskan kelangsungan kehidupan seharian. Pada zaman Mesolitik pula, peralatan yang digunakan masih lagi batu dan tulang. Tetapi, aktiviti mereka telah bertambah daripada hanya memburu kepada menangkap ikan sebagai sumber makanan. Jawapan untuk zaman Neolitik ialah peralatan yang digunakan bertambah baik, iaitu tembikar. Aktiviti mereka juga telah bertambah, iaitu mereka telah mula bercucuk tanam dan menternak binatang. Pada zaman logam, peralatan yang mereka gunakan ialah kapak, tulang mawas, beliung dan mata lembing. Aktiviti mereka pula telah bertambah, iaitu mereka memburu, bertani, melakukan aktiviti pelayaran dan juga aktiviti pertukaran barangan. Adakah jawapan murid-murid betul? Bagus! Sekiranya murid-murid hidup pada zaman prasejarah, apakah perasaan anda jika anda tidak mempunyai rumah, katil, tandas, televisyen, telefon bimbit dan makanan yang lazat? Dapatkah murid-murid membayangkan diri sendiri memakan makanan yang tidak dimasak? Mungkin anda akan berasa mual dan tidak berselera. Jadi, bagaimanakah murid-murid akan menjalani kehidupan pada zaman itu? Tanpa gadget dan segala kemudahan yang ada pada zaman moden yang sangat selesa ini. Cuba murid-murid menjalani kehidupan dalam satu hari tanpa gadget atau telefon bimbit, tanpa elektrik dan air. Belum cuba, belum tahu. Murid-murid boleh mencuba untuk membanding beza zaman prasejarah dengan zaman sekarang. Sila lihat persamaan di antara manusia prasejarah dan manusia pada zaman sekarang.
kita mempunyai persamaan, iaitu keperluan untuk makan, tidur, memakai pakaian, berkeluarga. Perbezaan yang ketara di antara kedua-dua zaman tersebut ialah dari segi teknologi peralatan. Manusia di zaman prasejarah menggunakan batu atau tulang untuk memotong. Sedangkan di zaman sekarang, kita menggunakan pisau yang diperbuat daripada logam untuk memotong. Kebanyakan isi rumah menggunakan periuk-periuk elektrik dan hanya memetik dapur gas untuk mendapatkan api. Sebaliknya, manusia mula membuat dan menggunakan tembikar hanya pada zaman Neolitik, iaitu 10,000 tahun sebelum Masihi. Pada zaman itu juga, manusia telah mempunyai pengetahuan untuk menggunakan api secara berkesan. Contohnya untuk memasak makanan. Namun, manusia pada zaman itu perlu berusaha keras untuk menyalakan api. Contohnya, menggeserkan 2 ketul batu atau 2 batang ranting kayu untuk mendapatkan api. Sangat mencabar, bukan? Oleh itu, kita mestilah selalu bersyukur dan menjaga peralatan yang kita ada, kerana semua peralatan itu dapat menyenangkan dan melancarkan kerja kita. Murid-murid, bagaimanakah ahli sejarah dapat mengetahui dan menentukan kewujudan dan lokasi manusia yang hidup pada zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman logam? Betul. Kita dapat mengetahui tentang kewujudan manusia pada zaman dahulu melalui peninggalan artifak dan ekofak. Pandai murid-murid. Anda masih ingat lagi pelajaran dalam bab 1. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan artifak dan ekofak? Maksudnya ialah artifak merupakan peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan, pertanian dan perdagangan. Ekofak, bukti tinggalan data arkeologi yang menjadi petunjuk wujudnya kegiatan budaya manusia di sesuatu kawasan seperti bekas pembakaran, debunga tumbuhan, sisa kerang, arang dan tulang binatang. Murid-murid, melalui penemuan artifak dan ekofak, kita dapat mengetahui kawasan penempatan manusia zaman prasejarah di lokasi-lokasi di Asia Tenggara dan juga di dunia. Lokasi-lokasi penempatan tersebut didapati bertumpu di 2 kawasan, iaitu di kawasan terdedah seperti lembah sungai dan kawasan tertutup seperti di dalam gua. Sebenarnya, kita beruntung mempunyai ahli arkeologi di seluruh dunia yang menjalankan penyelidikan terhadap peninggalan artifak dan ekofak. Pengumpulan data arkeologi ini dapat memberi gambaran mengenai kehidupan manusia zaman prasejarah, pemeliharaan dan pemuliharaan lokasi-lokasi ini sangat penting bagi memastikan generasi akan datang mengetahui serta memahami sejarah dan tamadun yang telah dilalui oleh manusia pada ketika itu. Murid-murid akan memahami dengan lebih jelas mengenai zaman prasejarah dengan cara melihat gambar dan mengenali lokasi-lokasi peninggalan manusia prasejarah. Di atas peta dunia, sebanyak 14 lokasi penempatan manusia prasejarah di dunia dan di Asia Tenggara telah diiktiraf oleh UNESCO, iaitu Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu. Contohnya, Gua Chauvet, Perancis, Bimbetka, India, Altamira, Sepanyol, Göbekli Tepe, Turki, Çukurdiyen, China, Stonehenge, Britain, Çatalhöyük, Turki, Şah-i-Sokte, Iran. Di Asia Tenggara pula, Gua Liangbua, Pulau Flores, Indonesia, Gua Tabun, Filipina, Gua Padalin, Myanmar,
Lenggong, Perak, Malaysia, Ban Chiang, Thailand, Sahyun, Vietnam. Murid-murid, Gua Chauvet di Perancis. Penempatan dalam gua ini berusia di antara 30,000 hingga 27,000 tahun sebelum Masihi. Di sini terdapat lukisan-lukisan di dinding gua yang menjadi bukti penglibatan masyarakat prasejarah zaman Paleolitik dan aktivitinya ialah memburu binatang. Penempatan di Bhimbetka, India. Tapak ini berusia 30,000 tahun sebelum Masihi. Peninggalan lukisan-lukisan di dinding gua menunjukkan bukti kehidupan manusia zaman prasejarah di India. Lokasi di Altamira, Sepanyol berusia di antara 35,000 tahun sehingga 11,000 tahun sebelum Masihi. Di sini terdapat lukisan berwarna dan lukisan arang yang dilukis di lelangit dan dinding gua. Lukisan ini menunjukkan seni terawal di Eropah yang menggambarkan binatang, contohnya seladang. Seterusnya, lokasi di Göbekli Tepe, Turki, berusia 12,000 tahun sebelum Masihi. Lokasi ini merupakan penempatan manusia dengan tinggalan binaan batu di tapak yang mempunyai kaitan dengan upacara ritual atau tempat ibadah. Lokasi seterusnya ialah di Chokyodian, China, yang ditemui pada 11,000 tahun sebelum Masihi. Lokasi tapak ini terletak 55 km dari Beijing. Di sini juga dijumpai rangka manusia yang dinamakan Peking Man. Di Britain, lokasi peninggalan manusia prasejarah dijumpai di Stonehenge yang berusia di antara 3,700 tahun sehingga 1,600 tahun sebelum Masihi. Lokasi ini merupakan tapak peninggalan manusia yang digunakan untuk upacara ritual dan tempat mengkaji bintang. Lokasi seterusnya ialah Çatalhöyük di Turki yang berusia di antara 7,100 tahun sehingga 600 tahun sebelum Masihi. Peninggalan manusia di Çatalhöyük menunjukkan penempatan manusia prasejarah yang menjalankan aktiviti pertanian seperti penanaman barley dan gandum. Lokasi di Shah-i-Sokhte, Iran. Tapak ini berusia di antara 3,200 tahun sehingga 1,800 tahun sebelum Masihi. Bukti peninggalan manusia prasejarah di sini ialah bangunan yang menunjukkan kehidupan masyarakat yang tersusun dengan kawasan perumahan, kawasan perkuburan dan kawasan pembuatan barangan harian. Bolehkah murid-murid cuba melabelkan nama-nama lokasi zaman prasejarah di dunia dan menyebut namanya? Lokasi peninggalan manusia prasejarah di dunia. Yang pertama ialah Gua Chauvet. Di manakah letaknya Gua Chauvet? Ya, Gua Chauvet terletak di negara Perancis. Lokasi yang kedua ialah Bhimbetka yang terletak di negara India. Lokasi yang ketiga ialah, ya betul, Altamira yang terletak di mana ya murid-murid? Pandai, letaknya di negara Sepanyol. Lokasi yang seterusnya ialah di negara Turki. Apakah nama tempat tersebut? Betul, namanya ialah Göbekli Tepe. Di China, apakah nama lokasi penempatan manusia zaman prasejarah? Ya, namanya ialah Chokyodian. Di manakah letaknya negara Britain? Cuba lihat di peta. Britain terletak di Eropah dan lokasi zaman prasejarahnya ialah di Stonehenge. Bolehkah murid-murid bayangkan batu-batu besar yang terpacak di sana? Kita terfikir bagaimanakah orang-orang dahulu mengangkat batu-batu tersebut dan menyusunnya dalam bulatan. Nama lokasi seterusnya ialah Shah-i-Sokhte yang terletak di negara Iran. Dan akhir sekali ialah lokasi di negara Turki, iaitu Çatalhöyük. Itulah senarai nama-nama lokasi
peninggalan manusia pada zaman prasejarah di atas peta dunia. Di Asia Tenggara, lokasi tertua yang ditemui ialah di Gua Liangbua, Pulau Flores, Indonesia yang berusia di antara 94,000 sehingga 12,000 tahun sebelum Masihi. Di sini ditemui fosil dan sisa tulang Floresman atau Homo floresiensis, iaitu manusia bersaiz kecil yang mempunyai ketinggian hanya 3 kaki. Yang kedua ialah di Gua Tabon, Filipina yang berusia 47,000 tahun sebelum Masihi. Gua Tabon merupakan tapak zaman prasejarah yang penting di Filipina. Terdapat tinggalan rangka manusia berusia antara 22,000 sehingga 24,000 tahun yang ditemui di sini. Yang ketiga, penemuan peninggalan manusia prasejarah dalam gua, iaitu Gua Padalin di Myanmar yang berusia 13,000 tahun sehingga 11,000 tahun sebelum Masihi. Hasil penemuan lukisan di dinding gua dan peralatan yang digunakan membuktikan tapak ini menjadi tempat tinggal manusia pada zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik. Penemuan lokasi yang keempat di Asia Tenggara ialah di Lenggong Perak, Malaysia yang berusia di antara 11,000 sehingga 10,000 tahun sebelum Masihi. Penemuan rangka Perak Man di sini menjadi bukti penting perkembangan kehidupan manusia prasejarah dari zaman Paleolitik, zaman Hobbingian dan zaman Neolitik di negara kita. Perak Man merupakan rangka manusia tertua yang pernah dijumpai di Malaysia. Seterusnya, lokasi di Ban Chiang, Thailand. Penempatan ini berusia di antara 3,600 tahun sehingga 500 tahun sebelum Masihi. Peninggalan penempatan di lokasi ini menunjukkan manusia di Ban Chiang menjalankan aktiviti pertanian, pembuatan logam, tekstil, tembikar tanah dan kegiatan menternak binatang. Penempatan ini merupakan tapak zaman Neolitik dan zaman logam. Penemuan tapak di Sahyun, Vietnam berusia di antara 1,000 tahun sebelum Masihi sehingga 200 tahun Masihi. Lokasi ini merupakan tapak zaman logam yang paling menonjol di Asia Tenggara. Aktiviti utama di Sahyun ialah pembuatan tembikar. Sekarang, cuba murid-murid sebutkan kembali nama-nama lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara dan labelkan di atas peta yang ditunjukkan. Di negara manakah letaknya lokasi Gua Liangbua? Ya, pandai, di negara Indonesia. Bagaimana dengan Filipina? Apakah nama lokasinya? Jawapannya ialah Gua Tabon. Apakah nama lokasi di Myanmar pula? Bagus, nama lokasinya ialah Gua Padalin. Siapa tahu lokasi penemuan peninggalan manusia zaman prasejarah di negara kita? Adakah murid-murid masih ingat nama lokasinya? Ya, betul. Di Lenggong, Perak. Murid-murid tahu nama lokasi di Thailand? Cuba tunjukkan di atas peta. Ya, namanya ialah Ban Chiang. Di manakah lokasi Sahyun di atas peta? Boleh murid-murid tunjukkan? Ya, bagus. Jawapannya ialah di Vietnam. Kini, murid-murid tahu bahawa dari peninggalan lukisan dalam gua, rangka dan tulang serta peralatan batu dan tembikar, juga peninggalan struktur bangunan sangat membantu kita untuk mengkaji dan mempelajari cara hidup manusia pada zaman prasejarah. Pada pendapat murid-murid, setelah mempelajari zaman prasejarah di dunia dan di Asia Tenggara, adakah murid-murid menemui sebarang bentuk tulisan yang dihasilkan? Betul, tulisan masih belum dihasilkan dan masih belum wujud. Yang wujud ialah lukisan-lukisan pada dinding-dinding gua yang menceritakan
serta memberi gambaran kehidupan manusia pada zaman dahulu. Murid-murid juga tahu bahawa manusia pada zaman prasejarah memberi keutamaan kepada inovasi peralatan daripada kayu, batu, tulang dan logam dalam aktiviti seharian untuk menambah baik kehidupan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Adakah murid-murid masih ingat apakah yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah? Ya, betul. Maksudnya ialah zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Murid-murid, apakah nama zaman sekarang? Bagus. Ya, zaman sekarang dikenali sebagai zaman abad ke-21 atau zaman teknologi maklumat. Murid-murid juga berada dalam zaman kecerdasan buatan atau zaman AI kerana murid-murid dikelilingi oleh rumah pintar, televisyen pintar, telefon pintar, teknologi robotik dan sebagainya. Setakat ini dapatkah murid-murid melihat perkembangan tamadun dari 30,000 tahun sebelum Masihi hingga sekarang pada tahun 2020 Masihi, di mana inovasi manusia pada setiap zaman, iaitu zaman Paleolitik ke zaman Mesolitik dan dari zaman Neolitik berkembang ke zaman logam, dapat memperbaiki taraf kehidupan dan seterusnya membuatkan kehidupan kita menjadi lebih selesa. Oleh itu, kita sewajarnya mengucapkan terima kasih kepada manusia prasejarah, khususnya pada zaman logam. Manusia pada zaman logam gigih membuat inovasi logam besi dan gangsa dan masih berkembang sehingga sekarang di zaman revolusi industri keempat. Soalan yang terakhir untuk sesi pembelajaran pada hari ini ialah, pada pendapat murid-murid, apakah kepentingan memelihara dan memelihara tinggalan zaman prasejarah? Cuba fikirkan ya. Ada dua jawapan di sini. Ya, melalui pemeliharaan dan pemuliharaan artifak dan ekofak, generasi akan datang dapat mengetahui dan memahami tamadun yang telah dilalui oleh manusia pada zaman prasejarah. Jawapan yang kedua ialah supaya generasi akan datang dapat menghargai tinggalan sejarah manusia pada zaman dahulu. Adakah murid-murid mempunyai pendapat yang sama? Bagus. Syabas cikgu ucapkan. Apakah perasaan murid-murid sekarang? Adakah murid-murid berasa bersyukur dengan teknologi dan peralatan yang ada di sekeliling murid-murid? Kini kita tahu betapa mencabarnya kehidupan manusia di zaman prasejarah. Kita telah melihat sedikit demi sedikit kemajuan yang manusia prasejarah telah hasilkan demi kelangsungan kehidupan seharian mereka. Bukti peninggalan lukisan di gua, sisa tulang dan peralatan di lokasi-lokasi penempatan yang telah kita pelajari memberi pengetahuan kepada kita mengenai kehidupan mereka. Kita mempelajari bahawa manusia itu berdaya maju dan berupaya menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan. Baiklah murid-murid semua, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi ya murid-murid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua.